forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap pernyataan Muhyiddin. Apa Muhyiddin cakap? Muhyiddin tak nafikan Samsuri calon PM dari PN. Pengurusi PM Muhyiddin Yassin tidak menafikan pencalonan Ahmad Syamsuri Mokhtar sebagai calon mereka dalam PRK ini adalah langkah mengetengahkan Menteri Besar Babit sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam. Di akhir dia komen macam biasa. Tahu dengan saudara, macam mana Samsuri nak jadi Perdana Menteri? No way, tuan-tuan. Masa mula-mula tu, saudara, lepas pilihan raya, memang betul lah ada 10 orang daripada UMNO telah dipengaruhi oleh pengkhianat bernama Hishamuddin Tun Husin untuk memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masa dia orang bagi sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia lupa, tuan-tuan. Dia lupa sebelum dia jadi calon pilihan raya, mereka dah tanda tangan aku janji. Dalam aku janji ni, saudara, dinyatakan dengan jelas. Pertama, dia tak pernah, tuan-tuan, bagi SD kepada sesiapa. Ini janji pertama. Janji kedua, tuan-tuan, dia tidak akan bagi aku janji ataupun SD kepada sesiapa. Ketiga, tuan-tuan, saudara, dia tak boleh lompat parti. Kalau dia buat salah satu daripada ni, saudara, 100 juta ringgit dan kerusi dia automatik dikosongkan. Jadi bila 10 orang ni, saudara, bagi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin SD ni, Datuk Seri Azalina beritahu dengan dia orang bahawa masa engkau sign ni, kita ada CCTV ni yang rakam. Memang korang tak boleh lari. Bila kau bagi sign kepada SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ambil ni SD kita ni Susah Agung Barisan Nasional Datuk Dr. Zamri Kadir hanya perlu hantar surat kepada Speaker Parlimen, Speaker Dewan Rakyat, memaklumkan kursi itu kosong. Cukup. Pilihan raya buat lagi sekali. Itu sebabnya, tuan-tuan, 10 orang yang bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin tarik balik. Tuan-tuan, kalaupun tak ada akta lompat parti, tak ada aku janji ni, tuan-tuan, kalau dibentuk kerajaan, berapa jumlah yang Haji Hadi duk sebut cukup jumlah ni, tuan-tuan? Pertama, dia curi daripada UMNO 10 orang. Kemudian dia beritahu, dia hantar Hishamuddin pergi ke Sarawak, berjumpa dengan Abang Jo, GPS, beritahu BN dah sedia untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Dia tipu 23 orang daripada GPS. Tuan-tuan, campur GPS, campur dengan kawan-kawan di Sabah, GRS dan sebagainya, mereka hanya ada 115 orang. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala hari itu tidak ada akta lompat parti, tidak ada ni aku janji ni, tuan-tuan, maka kerajaan yang dibentuk itu akan bunuh rakyat Malaysia. Samalah kalau lepas ni Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri, samalah rakyat Malaysia yang mati. Kenapa saya kata begitu, tuan-tuan? Saudara, ingat lagi tak masa Muhyiddin buat langkah Sheraton? Berapa sokongan dia dapat? 114. 114 ni, saudara, menteri dia bagus ke tak bagus ke, dia boleh tukar menteri tak? Tak boleh. Itu sebab Ismail Sabri pun nak tukar menteri. Saya cakap, takkan tukar punya. Sebab kalau dia tukar dua orang kecil hati, kerajaan tumbang. Betul tak betul? Muhyiddin 114 orang angkat dia menjadi Perdana Menteri. Apa jadi, tuan-tuan? 8 orang daripada UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Muhyiddin terlungkup. Betul tak betul? Baru ganti dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri drag pilihan raya, kita ugut. Kalau tak buat pilihan raya segera, kita akan tarik sokongan. Last kali dia pun buat pilihan raya segera, tuan-tuan. Apa jadi, saudara? Kalau nak ikutkan tahun ni patut buat pilihan raya. Dia delaykan masa
keadaan tengah bagus Melaka, keadaan tengah bagus di Johor, patut kita buat pilihan raya, dia delaykan tuan-tuan. Akibatnya kita tinggal 30 kursi. Cuba bayangkan kalau tahun ni buat pilihan raya, mungkin tinggal 2 kursi tuan-tuan. Pilihan raya ni penting, kena buat pilihan tarikh yang tepat. Tapi yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, kalau 114 orang, kerajaan itu tak stabil. Kerajaan itu goyah. Akibat daripada tak stabil dan goyah, apa jadi pada rakyat Malaysia sepanjang zaman kegelapan pimpinan Muhyiddin? Lingkup tuan-tuan, betul tak? Dia daruratkan negara, dia takut pilihan raya ni berlakunya undi tak percaya. Rakyat tak boleh keluar cari makan. Dekat negeri Perlis tu angka COVID rendah pun didaruratkan sama. Tuan-tuan. Padahal dia boleh saja daruratkan parlimen. Tetapi kalau dia hanya daruratkan parlimen supaya wakil rakyat tak boleh pergi parlimen dan buang dia sebagai Perdana Menteri, nampak sangat dia takut. Betul tak betul? Maka satu negara jadi mangsa tuan-tuan. Berapa ramai orang hilang pendapatan, tak boleh bagi anak-anak makan secara sempurna. Pinjam sana, kena merayu KWSP. Pernah tak rakyat merintih pada kerajaan, benarkan kami keluarkan duit KWSP? Pernah? Tak pernah tuan-tuan. BN perintah 61 tahun, tak pernah. Bagi pertama tak cukup, bagi kali kedua, tuan-tuan 4 kali dah bagi, rakyat masih merayu duit KWSP. Bagi duit KWSP, jadikan modal niaga, saudara, sekerat jalan, tutup pula, lockdown balik. Bila dia rasa politik tak stabil, dia tutup. Bila dia rasa stabil sikit, dia buka. Sekejap buka, sekejap tutup. Modal hilang. Last kali pinjam Along. Pinjam Along mula-mula boleh bayar. Bila tutup balik sektor ekonomi, nak bayar macam mana? Along perambat. Itu yang zaman pemerintahan Muhyiddin tuan-tuan. Peningkatan jumlah rakyat yang membunuh diri meningkat 143%. Lah abang ni pula hari ni boleh kata kerajaan hari ni gagal. Cuba tuan-tuan pakai otak fikir. Siapa gagal sebenarnya tuan-tuan? Perikatan Nasional ke kerajaan hari ni? PN. Itu kita jangan lupa. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau hari itu lepas pilihan raya, saudara, bila mereka memerintah, bursa saham Kuala Lumpur jatuh, ringgit Malaysia jatuh, foreign direct investment, pelabur-pelabur yang melabur ke dalam negara ni, baik di bursa saham Kuala Lumpur, lari keluar tarik modal. Orang yang dah buka kilang, kilang tutup. Betul tak betul? Saudara, yang hilang pekerjaan, kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah meningkat, yang sengsara siapa tuan-tuan? Rakyat. Cuba bayangkan kalau itu hari 115 ini membentuk kerajaan. Ianya samalah padah macam zaman Muhyiddin Yassin, dan sama padah kalau misalnya manusia bernama Sanusi ini menjadi menteri ini, Perdana Menteri tuan-tuan. Sama. Samsuri bukan Sanusi, Samsuri. Samsuri, Dr. Syed. Dan saya nak beritahu dengan saudara. Hari semalam saya dengan Dr. Ashraf Wajidi dengan PMX, kita di sini. Dr. Ashraf dah beritahu bahawa 10 orang wakil rakyat daripada Barisan Nasional ni insya-Allah tak ada satu pun yang akan tinggalkan kita. Ini lega. Saya ada sikit 2-3 orang saya tak percaya. Kerat 18 pun dia cakap macam mana pun saya tetap tak percaya. Kan? Manusia macam Isyamuddin, adalah 2-3 orang di sebelah selatan tu. Tapi saya percaya dia orang takkan keluar. Sebab apa? Bukan sebab tak ada duit, tak ada apa tuan-tuan. Dia orang duit banyak lagi. Tak percaya tengok 2-3 hari lagi ni, tengok duit turun macam mana. Kan? Dia bagi duit, ambil. Undi, Barisan Nasional. Boleh? Ini kita kena tanam dalam otak kita. Sebab apa saya percaya dia orang takkan keluar tuan-tuan? Saudara, sebab orang paling besar di negeri Johor, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, sudah bagi signal berulang kali. Mula-mula dia cerita tentang virus. Ingat lagi? Baru ni dia ulang lagi virus. Ingat lagi? Sebelum tu tuan-tuan, 2-3 orang yang cuba nak lompat
Kononnya nak istiharkan kursi dia kosong supaya dia boleh bertanding balik, supaya dia boleh pindah parti. Sudah dipanggil oleh baginda tuanku. Sudah dipanggil oleh baginda tuanku. Mesejnya jelas. Kau berani, kau buat. Mesejnya jelas. Kau berani, kau buat. Tengok apa baginda tuanku buat. Tuanku akan pastikan dia akan kalah, tuan-tuan. Itu sebabnya, saudara, di Johor ni, saudara, tak ada orang yang pertama sekali mereka hormat, mereka patuh, mereka cukup menyayangi baginda tuanku. Yang kedua, mereka tahu bahawa baginda tuanku Sultan Johor ni bukan main-mainnya sultan. Kalau cuba nak buat perangai setan, silakan. Tengok apa tuanku buat. Itu sebabnya, saudara, kalau daripada UMNO langsung tak membantu tuan-tuan untuk Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri, macam mana Samsuri nak jadi Perdana Menteri? Sama juga, kalau daripada UMNO tidak bersama dengan Perikatan Nasional, bagaimana rakan-rakan GPS yang berpuluh tahun menjadi partner kita nak bersama dengan Perikatan Nasional? No way. Jangan duk percaya dengan Papa Gomo ni. Papa Gomo semalam cakap saya duk lipat Raja Petra. Raja Petra kata Datuk Zahid sedang sakit. Zahid sakit akan digantikan oleh Hishamuddin Tun Husin. Saya cakap, mana datang Hishamuddin nak jadi Presiden UMNO? Tuan-tuan, pertama sekali, parti mana pun, UMNO ke, PAS ke, DAP ke, PKR ke, kalau Presiden tu letak jawatan atau meninggal ke atau apa jadi pada dia, yang memangku mesti timbalan, betul tak? Lepas timbalan ganti dengan naib. Naib UMNO ada 3. Lepas naib nombor 1, giliran naib nombor 2. Naib nombor 2, giliran naib nombor 3. Lepas tu Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Perangan. Lepas tu MT UMNO. Saya pun ada can juga. Kan? MT UMNO. Tak ada, jauh lagi. Tuan-tuan, Hishamuddin, masa dia digantung keahlian dia hanya Ketua UMNO bahagian. Kalau katalah nasib dia baik macam saya. Saya dulu ahli majlis tertinggi dipecat. Sebab saya tak suka parti saya bersekongkol dengan Mahathir. Saya dipecat. Sebab saya lawan, saya menentang. Bila saya dipecat, mula-mula saya diterima balik menjadi ahli biasa. Tapi saya merayu supaya saya diberikan balik keahlian lama. Dibatalkan pemecatan. Bila parti buat keputusan dibatalkan pemecatan, saya diletak balik sebagai MT UMNO. Lepas tu bertanding, menang balik. Jadi kalau Hishamuddin, masa dia digantung ataupun dia dipecat macam KJ, jawatan dia ialah Ketua UMNO bahagian, maka dia akan diletakkan balik sebagai Ketua UMNO bahagian. Macam mana dia jadi pemangku presiden? No way, tuan-tuan. Lepas tu Papa Gomo duk goreng. Dia kata, sebenarnya maksud Raja Petra ni bukan Hishamuddin menjadi pemangku Perdana Menteri, pemangku Presiden UMNO, tetapi dia mengambil alih ahli-ahli parlimen di dalam parti UMNO untuk ditarik menyokong Perikatan Nasional. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, macam saya sebut tadi, dalam perjanjian, aku janji, dinyatakan dengan jelas bahawa seseorang ahli parlimen itu telah memberi kuasa kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan siapa nak diangkat menjadi Perdana Menteri dan dengan parti mana kita nak membentuk kerajaan. Maknanya apa? Maknanya, kalau misalnya tuan-tuan, saudara, Datuk Zahid sakitlah umpamanya, digantikan dengan Datuk Seri Muhammad Hassan. Tuan-tuan, Datuk Seri Muhammad Hassan akan menjadi pengurusi Barisan Nasional dan dia adalah ketua parti yang baru. Maka tuan-tuan, saudara, di bawah Akta Lompat Parti, keputusan membentuk kerajaan ini mestilah tuan-tuan, saudara, dibuat oleh ketua parti. Macam mana Hishamuddin yang bukan ketua parti, dia boleh buat keputusan bagi pihak Barisan Nasional? Tak mungkin berlaku. Semua ni sampah, tuan-tuan.
Itu sebab kalau bolehlah orang macam Papa Gomo, Cikgu Bat, siapa lagi? Raja Petra, sampah-sampah masyarakat ni tuan-tuan, kita tak payah tengok. Otak kita jadi confused, saudara. Tak mungkin boleh berubah, tuan-tuan. Dan saya nak beritahu, keputusan ketua parti mesti dibuat secara en bloc. En bloc ni maknanya, kalau keputusan ketua parti kata kita sokong kerajaan Pakatan Harapan, maka semua ahli parlimen, kalau ada 30 orang ni, 15 tak setuju. 15 ni tak ada suara, tuan-tuan. Tak ada suara. Dia mesti dibuat secara en bloc. Ini apa yang termaktub dalam aku janji, dan inilah tujuan dia kita buat akta lompat parti, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Mereka memang boleh buat undi tak percaya. Contohnya lah, macam hari ni 5 orang, macam Mahathir kata 5 orang ni boleh ditarik, maknanya 5 orang juga boleh menarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak sama ada Samsuri ke Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pertama sekali, saudara, nak angkat Perdana Menteri ni kuasanya di tangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Bila titah ucapan diraja Baginda Tuanku, dia kata bawah pemerintahan Beta ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim. Beta harap inilah Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya tuan-tuan, Baginda Tuanku Sultan Abdullah ni akan lantik tak Perdana Menteri lain dan menyebabkan Malaysia kembali tidak stabil? No way, tuan-tuan. Apatah lagi Kebawah Duli Tuanku yang bakal mengambil alih pada 31 Januari, iaitu Baginda Tuanku Sultan Johor, yang kita pun tahu bagaimana ayahanda Baginda dikhianati oleh Mahathir, dikhianati oleh Muhyiddin. Saya masih ingat lagi bila Baginda Tuanku almarhum Sultan Iskandar meninggal dunia, mangkat almarhum. Ketika itu Muhyiddin nak pergi melawat pun terpaksa standby dekat Hotel Hyatt ni, tuan-tuan. Marah sebab Baginda marah kerana terlalu banyak tanah-tanah di negeri Johor telah dijual oleh Muhyiddin ketika itu. Sehingga kan ada gurauan yang mengatakan bahawa Muhyiddin menangis di tanah perkuburan Mahmudiah. Orang tanya dengan dia, Tan Sri, kenapa Tan Sri nangis? Dia kata, saya nangis bukan orang mati. Saya nangis kerana ini je tanah saya tak boleh jual. Macam tu sekali, tuan-tuan. Jadi hari ini, tuan-tuan, jangan kita terkeliru dengan kata-kata nista puak-puak belah sana. Okey, tuan-tuan. Saya baca detail sikit lagi kat sini. Katanya ia merupakan langkah strategik menggabungkan terbabit sekaligus memberi gambaran PM mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Pada masa ahli Parlimen Paguh itu memberi bayangan bahawa usaha membentuk kerajaan boleh berlaku sebelum PRU akan datang. Ya, tak dapat dinafikan kerana akan ada masa untuk PN mencipta sejarah sama ada sebelum nak sampai PRU ke-16 atau selepas PRU 16 dengan harapan kita dapat membentuk kerajaan. Jadi semua langkah-langkah yang diambil ini adalah antara langkah strategik yang dapat memberi gambaran kepada rakyat bahawa PN ada ramai tokoh yang bijaksana bergabungan terpuji sikapnya. Itulah tuan-puan, sebenarnya Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri. Dia kata Samsuri pula. Akhirnya ikut dia lah. Okey, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Ibrahim. Assalamualaikum.